Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka, insya-Allah. Tafsiran ayat-ayat 19 hingga ayat 20. Kemudian Al-Quran membuat kesimpulan dari hakikat keesaan uluhiyah yang ditekankan sebanyak 2 kali dalam satu rangkaian ayat itu, iaitu tiada ubudiyah melainkan kepada uluhiyah yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah Islam, dan tiadalah orang-orang yang dikurniakan kitab itu berselisih kecuali setelah datang ilmu pengetahuan yang jelas pada mereka kerana pencerobohan di antara mereka. Dan sesiapa yang mengingkarkan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat pantas hisapnya. Ayat 19. Dan jika mereka mendebatkan engkau, maka katakanlah, aku telah menyerahkan wajahku pada Allah, dan demikian juga mereka yang mengikutku. Dan tanyakanlah kepada orang-orang yang dikurniakan kitab dan orang-orang yang ummi, adakah kamu telah Islam? Jika mereka telah Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat hidayat. Dan jika mereka berpaling, maka kewajipan engkau hanya menyampaikan dakwah sahaja, dan Allah yang Maha melihat akan para hamba-Nya. Ayat 20. Berdasarkan uluhiyah yang Maha Esa, maka jelaslah bahawa di sana hanya ada satu pihak sahaja yang berhak memperhambakan manusia dan memerintah mereka taat kepada perintahnya, menjalankan syariat dan hukum-hukumnya dalam kehidupan mereka. Hanya satu pihak yang berhak menetapkan nilai-nilai dan neraca-neraca supaya diikuti oleh mereka, dan seterusnya membangunkan seluruh kehidupan mereka mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang diredai olehnya. Berdasarkan uluhiyah yang Maha Esa, maka jelaslah bahawa agama yang diredai Allah dari para hamba-Nya hanya satu sahaja, iaitu agama Tauhid yang tulen dan jelas, dan segala kehendak-kehendak dan kewajipan Tauhid yang telah kami terangkan sebelum ini. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah Islam. Islam bukannya semata-mata dakwaan, bukannya semata-mata panji-panji, bukannya semata-mata kata-kata yang diucapkan lisan, malah bukannya kepercayaan dikandung oleh hati dengan diam dan tenang, bukannya upacara-upacara ibadat perseorangan yang ditunaikan oleh individu-individu di dalam solat, haji dan puasa. Tidak. Ini bukannya Islam yang menjadi satu-satu agama yang diredai Allah dari para hamba-Nya. Malah Islam ialah penyerahan diri, ketaatan dan ikutan yang patuh. Tidak. Ini sekali-kali tidak. Ini bukannya Islam yang menjadi satu-satu agama yang diredai Allah dari para hamba-Nya. Malah Islam ialah penyerahan diri, ketaatan dan ikutan yang patuh. Islam ialah berhakimkan kitab Allah dalam segala urusan hamba, sebagaimana akan diterangkan sebentar lagi di dalam penerangan ayat Al-Quran sendiri. Perselisihan di kalangan ahli kitab terhadap hakikat Tauhid. Islam ialah Tauhid uluhiyah dan kiwamah, iaitu pentadbiran. Tetapi kaum ahli kitab telah mencampur adukkan di antara zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat Al-Masih alaihi salam, sebagaimana mereka mencampur adukkan di antara iradat Allah dengan iradat Al-Masih, dan mereka bertelagah sesama mereka mengenai kefahaman-kefahaman ini dengan pertelingkahan dan perselisihan yang hebat
dan seringkali sampai ke tahap berbunuh-bunuhan dan peperangan. Karena ayat yang berikut, Allah menjelaskan kepada kaum ahli kitab dan kepada kaum muslimin punca perselisihan dan pertelingkahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah orang-orang yang dikurniakan kitab itu berselisih kecuali setelah datang ilmu pengetahuan yang jelas kepada mereka kerana pencerobohan di antara mereka. Ya, ini perselisihan dan pertelingkahan itu bukannya berpunca dari kejahilan terhadap hakikat yang sebenar, kerana mereka telah pun menerima ilmu pengetahuan yang jelas dan muktamad mengenai wahdaniyah Allah dan keesaan uluhiyah, mengenai tabiat manusia dan hakikat ubudiyah. Tetapi mereka berselisih dan bertelagah kerana pencerobohan sesama mereka dan kerana keinginan melakukan pencerobohan dan kezaliman setelah mereka mengabaikan konsep keadilan Allah yang terkandung di dalam akidahnya, syariahnya dan kitab-kitab sucinya. Sebelum ini, kita telah melihat dalam petikan yang kita nukilkan dari seorang pengarang Kristian di zaman moden bagaimana arus-arus politik telah mencetuskan perselisihan mazhab ini dalam agama Kristian. Ini hanya suatu contoh dari perselisihan yang berulang-ulang berlaku dalam kehidupan kaum Yahudi dan Kristian. Kita juga telah melihat bagaimana kebencian Mesir dan Syam dan lain-lain negeri terhadap pemerintahan Roman menjadi punca negeri-negeri itu menolak mazhab resmi yang dipegangkan oleh pemerintah Roman dan pengikut dan menganut mazhab yang lain. Dan mereka juga usaha yang bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh setengah-setengah Seri Mahajar Rom untuk menyelaraskan di antara negeri-negeri yang menjadi bahagian-bahagian kerajaannya telah menjadi punca usaha mewujudkan suatu mazhab baru yang pertengahan yang difikir dapat menyesuaikan dengan kehendak-kehendak semua pihak, seolah-olah agama itu suatu mainan yang digunakan dalam mengaturkan taktik-taktik politik dan nasionalisme. Inilah pencerobohan yang paling buruk yang dilakukan dengan sengaja dan penuh pengetahuan. Oleh sebab itu, Quran mengemukakan ancaman yang keras yang sesuai dengan tempatnya. Dan sesiapa yang mengingkarikan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah amat pantas hisapnya. Ayat 19. Dalam ayat ini, Allah telah mengira perselisihan terhadap hakikat tauhid itu sebagai suatu perbuatan yang kufur dan mengancam orang-orang yang kafir dengan hisab yang pantas supaya penangguhan kepada suatu masa yang tertentu itu tidak mendorong mereka kepada kekufuran, keingkaran dan perselihan yang lebih jauh dan lebih degil lagi. Kemudian Allah mengajar Nabi-Nya SAW kata pemutus dalam pendiriannya terhadap kaum ahli kitab dan kaum musyrikin, supaya perkara ini dapat diputus dengan mereka dengan jelas, dan selepas itu serahkan sahaja urusan mereka kepada Allah. Dengan ini dapatlah beliau meneruskan perjalanannya di jalan yang terang dan berbeza dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mereka mendebatkan engkau, maka katakanlah, aku telah menyerahkan wajahku pada Allah, dan demikian juga mereka yang mengikutku. Dan tanyalah kepada orang-orang yang dikurniakan kitab dan orang-orang yang ummi, adakah kamu telah Islam? Jika mereka telah Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajipan engkau hanya menyampaikan dakwah sahaja, dan Allah itu amat melihat para hamba-Nya. Ayat 20. Tidak ada jalan yang lebih terang dari penerangan yang telah dikemukakan itu. Oleh itu, tiada pilihan melainkan satu di antara dua, iaitu sama ada mengakui keesaan uluhiyah dan kiwamah, iaitu pentadbiran,
dengan menyerah diri dan mengikut dengan patuh atau mengambil sikap bertikai dan berdebat, iaitu di sana tiada tauhid dan tiada penyerahan diri. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala mengajar Rasulnya SAW sepatah yang menjelaskan akidah dan menjelaskan sistem hidup yang diikutinya. Dan jika mereka mendebatkan engkau, ini dalam persoalan tauhid dan agama, maka katakanlah, aku telah menyerahkan wajahku kepada Allah dan demikian juga mereka yang mengikutku. Pengungkapan dengan kata-kata yang mengikutku mempunyai tujuan yang khusus di sini, kerana agama bukannya semata-mata tasdik atau percaya, malah mengikut dan mematuhi. Begitu juga pengungkapan dengan kata-kata menyerahkan wajahku mempunyai tujuan yang khusus, kerana agama bukannya semata-mata pengakuan dengan lisan atau iktikad dengan hati, malah ianya penyerahan diri, iaitu taat dan mengikut. Penyerahan wajah merupakan kiasan dari penyerahan diri. Wajah merupakan anggota yang paling tinggi dan paling mulia pada manusia, dan penyerahan wajah menggambarkan ketaatan dan kepatuhan yang sentiasa tunduk, mengikut dan menerima segala arahan dan perintah. Inilah iktikad dan cara hidup Muhammad SAW, dan para muslimin pula adalah mengikut dan meneladani iktikad dan cara hidup beliau. Oleh itu, hendaklah beliau bertanya kepada kaum ahli kitab dan kaum musyrikin yang ummi dengan tujuan mencari penjelasan dan perbezaan dan meletakkan tanda yang membezakan di antara dua kemah itu dengan jelas tanpa sebarang kekeliruan lagi. Dan tanyakanlah kepada mereka, orang-orang yang dikurniakan kitab dan orang-orang yang ummi, adakah kamu telah Islam? Kedua-dua golongan kaum musyrikin dan kaum ahli kitab ini adalah sama sahaja. Kedua-dua diseru kepada menerima agama Islam dengan pengertiannya yang telah kami huraikan sebelum ini. Mereka diseru supaya mengakui keesaan zat Allah, mengakui keesaan uluhiyah dan kiwamah, iaitu pentadbiran. Dan selepas pengakuan ini, mereka disuruh pula supaya tunduk pada kehendak dan kewajipan pengakuan ini, iaitu berhakimkan kitab Allah, undang-undang dan peraturannya dalam kehidupan manusia. Jika mereka telah Islam, maka sesungguhnya mereka telah mendapat hidayah. Hidayah itu hanya tergambar dalam satu bentuk pengertian sahaja, iaitu dalam bentuk pengertian Islam atau penyerahan diri dengan hakikat dan tabiatnya yang telah dihuraikan. Dan di sana tidak ada bentuk pengertian yang lain lagi. Tidak ada kefahaman dan pandangan yang lain. Tidak ada peraturan dan sistem yang lain yang boleh memberi hidayah. Maka segala yang lain itu adalah kesesatan, jahiliah, kebingungan, penyelewengan dan penyimpangan belaka. Dan jika mereka berpaling, maka kewajipan engkau hanya menyampaikan dakwah sahaja. Tanggungjawab dan kerja Rasulullah SAW adalah berakhir dengan penyampaian dakwah. Ini adalah sebelum beliau diperintah memerangi mereka yang tidak menerima Islam, sehingga mereka membuat keputusan sama ada memeluk agama Islam dan tunduk pada sistem pemerintah yang didukung olehnya, atau berjanji taat kepada sistem pemerintahannya dalam bentuk membayar jizyah. Kerana dalam Islam tidak ada paksaan di dalam agama. Dan Allah Maha melihat akan para hambanya, penghujung ayat 20. Dia mentadbir urusan mereka mengikut penglihatan dan ilmunya, dan segala urusan mereka terpulang kepadanya dalam segala keadaan. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka sehingga dia menerangkan kepada mereka akibat kesudahan yang menunggu mereka, dan orang-orang yang seperti mereka mengikut undang-undang Allah yang berlaku selama-lamanya terhadap para pendusta
dan orang-orang yang melakukan kezaliman dan pencerobohan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agama-Mu. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ketaatan kami kepadamu.